Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Hijrah 15 Ogos bersama saya Adi Akmal Shahrom dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Dan berikut tajuk utama malam ini. Aplikasi Al-Quran dibangunkan artis popular tidak melalui semakan KDN. Juga adik bunuh abang. Aplikasi Al-Quran yang dibangunkan oleh pihak tertentu termasuk artis popular yang mudah dimuat turun ketika ini tidak melalui semakan Lajnah Tashih Al-Quran dan Perakuan Kementerian Dalam Negeri KDN. Setiausaha Bahagian Penguasaan dan Kawalan KDN, Nik Yusaimi Yusof berkata, setakat ini hanya aplikasi Smart Quran yang dibangunkan KDN dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sahaja yang diperakui. Menurut Nik Yusaimi, selain aplikasi Al-Quran, lambakan Al-Quran daripada pelbagai mushaf yang mudah dibeli secara dalam talian juga membimbangkan kerana ia boleh mengelirukan umat Islam. Ayat-ayat pada Yasin, pada teks Al-Quran, salah lazim ialah huruf tidak cukup. Bila huruf tak cukup, sama ada alifnya tak cukup, mimnya tidak cukup, nun tidak cukup, ia telah memberi kepada pembacaan salah. Dan yang keduanya, lazimnya juga ialah tanda-tanda baris. Tanda-tanda baris, sepatutnya baris atas tapi diletak tanda di baris bawah ataupun tanda-tanda lain. Jadi ini sudah tentu membawa maksud lain daripada wahyu yang diturunkan ayat tersebutlah, maksud ayat tersebut. Beliau berkata demikian kepada media selepas seminar penerbitan teks Al-Quran dan Resam Uthmani peringkat negeri Perak di Ipoh hari ini. Menurut Nik Yusaimi, KDN tidak menyekat mana-mana pihak untuk membangunkan aplikasi atau menerbitkan Al-Quran. Namun ia perlu mengikut mushaf yang memenuhi ciri-ciri Resam Uthmani yang diterima pakai di Malaysia. Katanya, setakat ini 932 Al-Quran dibenarkan untuk dicetak, diterbit, diimport dan diedar di dalam negara oleh Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran LPPPQ. Tegas beliau, KDN akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang terlibat dengan aktiviti penjualan, pengedaran atau membangunkan aplikasi bahan Al-Quran yang menyalahi Akta Percetakan Teks Al-Quran APTQ 1986. Jika disabitkan kesalahan, jelasnya pihak atau individu terlibat boleh dihukum sehingga 5 tahun penjara dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali atas kesalahan dilakukan. Sementara itu, peserta seminar yang ditemui melahirkan rasa terkejut kerana turut memiliki Al-Quran keluaran negara jiran yang tidak memenuhi Resam Uthmani. Macam saya tadi tengok yang ayat-ayat tadi baru saya sedar dalam dalam sejarah pun ada ayat dalam dalam Al-Quran itu dia kena tengok dia punya serim lah. Kalau tanpa serim itu mungkin tiruan ataupun ayat itu dia silap satu ayat, satu perkataan saja surah dia makna surah lari dah. Balik ni kena cek balik lah. Bukan setakat tu kena cek balik habislah apa semua Al-Quran tu kan. Seloknya kita kena tengok betul-betul ada tak cop KDN tu. Risau tak Kak? Sebab kalau kata contoh dah terbeli Al-Quran yang keluaran Indonesia tu kan tahu salah kan. Tapi dah ada ke rumah anak-anak baca, risau tak? Mestilah risau. Tak apa baca betul ke tak kan. Tu depan ni kena terus sama juga macam baca online kan sekarang tu baca Al-Quran online kan. Pun sama juga kena cek balik. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawi berjaya melahirkan 247 tenaga mahir dari kalangan asnaf ke pasaran industri tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata ini merupakan sebahagian daripada inisiatif Mawi bagi memastikan masa depan keluarga asnaf akan menjadi lebih baik. Yang ini adalah sebahagian daripada usaha Mawib untuk melatih anak-anak asnaf
supaya mereka ini dapat bangunkan diri masing-masing dan buat perubahan kepada keluarga. Ini adalah sebahagian daripada 34 skim bantuan yang Majlis Agama Islam Raya Persekutuan, hasil daripada kerjasama dengan 10 industri. Menurutnya lagi, Mawib memperuntukkan kira-kira 7.4 juta ringgit dana zakat setahun bagi program pendidikan kemahiran dan latihan industri bagi membangunkan anak-anak asnaf dalam meningkatkan kemahiran masing-masing dalam pelbagai bidang. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sijil graduasi kepada graduan yang telah menamatkan tempoh latihan masing-masing. Tambahnya, setiap anak-anak asnaf yang telah menamatkan latihan melalui program ini telah berjaya memperolehi pendapatan sekurang-kurangnya RM1,500 hingga RM5,000 sebulan. Beliau berharap anak-anak asnaf ini nanti mampu membawa keluarga masing-masing keluar dari kelompok asnaf dan akhirnya menjadi pengeluar zakat. Pengasuh taska yang didakwa bertindak cuai sehingga boleh menyebabkan kecederaan fizikal terhadap 2 bayi Mac lalu didenda RM40,000. Hukuman itu dijatuhkan ke atas Nurul Syahira Ashikin Sulaiman, 28 tahun, selepas wanita itu mengekalkan pengakuan bersalah bagi 2 pertuduhan yang dihadapinya pada 21 Mei lalu. Selain denda RM20,000 bagi setiap pertuduhan, Magistrate turut memerintahkan hukuman penjara 5 bulan masing-masing bagi setiap pertuduhan sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Individu berkenaan juga dikenakan bon berkelakuan baik selama 2 tahun dengan jaminan RM20,000 tidak bercagar bagi setiap pertuduhan serta menjalani khidmat masyarakat selama 100 jam bagi kedua-dua pertuduhan dalam tempoh 6 bulan bermula tarikh sabitan. Hakim berkata walaupun perbuatan tertuduh tidak membabitkan kecederaan ke atas 2 bayi itu, namun dengan usia bayi yang masih mentah itu, sepatutnya mereka dijaga dengan penuh kasih sayang. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh yang mempunyai pemeliharaan terhadap seorang bayi perempuan berusia 11 bulan dan seorang bayi lelaki 9 bulan didakwa bagi 2 pertuduhan bertindak cuai dengan cara yang mungkin akan menyebabkan kecederaan fizikal terhadap bayi berkenaan. Wanita itu dilihat memukul bayi yang sedang menangis itu dengan menepuk kepala bayi terbabit. Malah turut meniup muka bayi terbabit sehingga menyebabkan bayi itu seperti sukar bernafas. 7 remaja ditahan termasuk seorang remaja warga asing berusia 14 hingga 17 tahun dipercayai terlibat kes pukul pelajar sekolah di Taman Bistari Indah, Johor Bahru. Ketua Polis Johor Bahru Selatan ACP Rob Slamat berkata 7 remaja yang masih bersekolah itu ditahan bermula 5.30 petang hingga 9.34 malam semalam di 6 lokasi berbeza. Terdahulu pihaknya menerima laporan daripada seorang remaja berusia 15 tahun dipercayai mangsa pukul kira-kira 4:09 petang hari yang sama. Pengadu dipercayai dipukul, ditendang, dipijak, disepak dan ditumbuk oleh suspek sehingga mengakibatkan kecederaan dan lebam di bahagian lengan kiri dan kanan, bengkak di bahagian paha kanan dan mengalami kesakitan di seluruh tubuh badan. Dipercayai punca kejadian adalah rasa tidak puas hati oleh suspek utama yang berusia 15 tahun setelah mangsa berkawan dengan kekasihnya. Polis turut merampas sehelai jersey berwarna biru, 3 helai t-shirt lengan panjang biru gelap, sehelai t-shirt lengan pendek warna hitam dan telefon bimbit. Kesemua suspek direman 2 hari mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah. Di Kedah, seorang remaja didakwa atas tuduhan membunuh abang kandungnya di rumah mereka di Taman Mahkota. Remaja berusia 17 tahun itu mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan kepadanya, namun tiada pengakuan direkodkan kerana pertuduhan membunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, remaja itu didakwa membunuh abangnya yang berusia 21 tahun dengan menikam tepat pada jantungnya di rumah mereka di Taman Mahkota 10:10 pagi 7 Ogos lalu.
kes akan disebut semula 26 September. Sementara itu, Mahkamah Sama menjatuhkan hukuman denda RM1,500 terhadap abang sulung tertuduh yang berusia 26 tahun selepas mengaku bersalah membuat laporan palsu berhubung kejadian itu. Lelaki itu didakwa membuat laporan bertulis yang diketahui sebagai palsu dengan menyatakan adiknya mati akibat terjatuh di kandang kambing di Balai Polis Kulim kira-kira pukul 12.31 tengah hari pada 7 Ogos lalu. Gajah liar yang dipercayai menyebabkan kematian wanita orang asli di Kampung Bal, rancangan penempatan semula RPS Kemar Gerik Ahad lepas berjaya dihalau semula ke hutan. Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak, Yusof Sharif berkata, unit tindakan Gajah Negeri membuat kawalan di lokasi kejadian dan menghalau semula gajah itu masuk ke hutan berhampiran. Gajah jantan itu dipercayai datang dari hutan simpan Temenggur. Penduduk dinasihatkan supaya membersih atau memusnahkan makanan gajah, terutamanya rumput Napier atau dikenali sebagai rumput gajah bagi mengelakkan ia kembali ke kawasan itu. Semalam, Ketua Polis Gerik Superintenden Zulkifli Mahmud dalam kenyataan berkata, pihaknya menerima laporan mengenai wanita orang asli yang dipercayai dipijak seekor gajah di kawasan kebun durian berhampiran rumahnya pada jam 5.30 petang Ahad lepas. Warga emas berusia 63 tahun itu yang pergi ke kebun untuk mengutip durian antara 4 hingga 5 petang terserempak lalu dipijak gajah, kemudian dibawa ke klinik kesihatan RPS Kemar dan disahkan meninggal dunia. Bedah siasat mendapati kematian akibat hentakan benda tumpul di dada dan mayatnya telah diserahkan kepada ahli keluarga untuk pengebumian. Jawatan Menteri Besar Kelantan bertukar tangan. Bertemu kembali. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ru Rendang, Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, 53 tahun, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu bagi penggal kedua di Istana Syarqiah Cendering. Istiadat angkat sumpah jawatan dan penerimaan watikah pelantikan itu dilaksanakan di hadapan Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin kira-kira pukul 3.18 petang. Turut melafaz sumpah jawatan adalah 10 adun Terengganu yang dilantik sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau Exco. Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri berkata, walaupun berbeza parti, beliau yakin hubungan Kerajaan Negeri Terengganu dan Persekutuan bakal dijalin dengan baik mengikut prinsip persekutuan. Pada 12 hari bulan malam, pada malam itu saya menerima beberapa WhatsApp ataupun mesej daripada rakan-rakan daripada Yang Berhormat Menteri di peringkat Persekutuan yang menyatakan bahawa mereka ingin bertemu untuk meneruskan hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Jadi saya rasa tidak ada masalah dan kita Kerajaan Negeri akan terus mengusahakan hubungan yang baik dengan Kerajaan Persekutuan kerana itulah realiti yang ada dalam perlembagaan negara kita. Beliau berkata demikian selepas istiadat pengisytiharan dan pelantikan Menteri Besar Terengganu. Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri berkata, beliau telah mengarahkan semua exco kerajaan negeri yang baru dilantik terus bekerja pada esok. Jelas beliau, Kerajaan Negeri Terengganu harus bergerak pantas kerana penggal ke-15 ini amat penting ekoran siapnya projek Rel Pantai Timur ECRL pada tahun 2027. Dalam pada itu, 10 adun yang dilantik exco adalah Datuk Satiful Mamat, Datuk Razali Idris, Dr. Azman Ibrahim, Dr. Muhammad Khalil Abdul Hadi, Wan Sukhairi Wan Abdullah, Maliaman Kasim, Arifin Deraman, Muhammad Nur Husaini Abu Rahman dan Hanafi Ahmad. Pada pilihan raya negeri PRN ke-15 Sabtu lalu, Perikatan Nasional PN menguasai semua 32 dun Terengganu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meranti Dato' Nasruddin Daud mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Kelantan yang baharu. Manakala Adun Temangan Dato' Dr. Muhammad Fazli Hassan sebagai Timbalan Menteri Besar. Mereka mengangkat sumpah jawatan 5.30 petang di hadapan Sultan Kelantan Sultan Muhammad V di Istana Negeri Kubang Krian.
Istiadat angkat sumpah jawatan itu disaksikan Hakim Mahkamah Tinggi Kota Baru, Datuk Roslan Abu Bakar, Speaker Dun Kelantan, Datuk Abdullah Yaakob, Mufti Kelantan, Datuk Muhammad Syukri Mohamad dan Ketua Hakim Syari'i Kelantan, Ibrahim Deris. Datuk Nasruddin adalah Menteri Besar Kelantan yang ketiga selepas PAS mengambil alih Kelantan tahun 1990. Sebelum ini Allahyarham Tan Sri Ni Abdul Aziz Nikmat dan Datuk Ahmad Yaakob. Pada pilihan raya negeri PRN Sabtu lalu, beliau mempertahankan kerusi Dun Meranti selepas menewaskan calon Barisan Nasional BN Zahri Omar dengan majoriti 9,154 undi. Turut mengangkat sumpah Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan yang dilantik menjadi Timbalan Menteri Besar Kelantan. Adun Tembangan yang sebelum ini menggalas tanggungjawab sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Insan, Pendidikan, Pengajian Tinggi, Sains dan Teknologi Negeri menggantikan Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah. Manakala 9 adun termasuk seorang wakil dari Parti Bersatu turut menerima watikah pelantikan sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pada pilihan raya negeri PRN Dun ke-15 Sabtu lalu, PAS menang 43 daripada 45 kerusi Dewan Negeri Kelantan yang dipertandingkan. Sementara itu, Menteri Besar Selangor yang baharu dijangka mengangkat sumpah pada Jumaat ini. Difahamkan berkemungkinan nama calon Menteri Besar Selangor akan dipersembahkan kepada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj esok bagi mendapatkan perkenan tuanku. Media sebelum ini melaporkan Kerajaan Perpaduan akan mengekalkan Datuk Seri Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar Selangor sekiranya Gabungan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN menang di negeri itu dalam pilihan raya negeri PRN. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 18 Julai lalu ketika berucap merasmikan program sentuhan agro madani peringkat negeri Selangor di Kuala Selangor. Keputusan itu bagi memastikan Datuk Seri Amiruddin dapat meneruskan kecemerlangan dalam mentadbir Kerajaan Selangor. Bagaimanapun, terdapat khabar angin bahawa Datuk Seri Amiruddin akan diangkat sebagai menteri di peringkat persekutuan dan tempatnya diganti calon muka baharu juga dari PKR. Mardia Hotel and Suites mengumumkan pembukaan aras eksklusif As-Safinas at 18 Lounge di aras 17, 18 dan 19 hotel tersebut dengan menawarkan servis hospitality tempatan yang baik dengan penuh ketelitian eksklusif. Antara keistimewaannya adalah perkhidmatan daftar masuk dan keluar secara keluar lewat atau daftar masuk awal secara percuma. Malah As-Safinas juga menawarkan diskaun 50% untuk perkhidmatan dobi dan setrika pakaian sepanjang penginapan. Di As-Safinas, tetamu dapat menikmati pemandangan Taman Tasik Shah Alam Eksekutif CEO kerana kami rasa di Shah Alam ni inilah satu-satunya hotel syariah compliance 5 bintang menyediakan wadah seperti ini. Hotel bertaraf 5 bintang ini turut mendapat pengiktirafan sebagai hotel terbaik Mesra Muslim di Halal in Travel Awards, anjuran Crescent Rating bersempena dengan Halal in Travel Global Summit 2022 di Singapura. Lebih 800 penerbangan dibatalkan.
Bertemu kembali. Letupan dan kebakaran di sebuah stesen minyak di Republik Dagestan, Rusia mengorbankan sekurang-kurangnya 27 nyawa. Lebih 100 mangsa turut cedera dalam insiden itu. Ketua Pentadbiran Dagestan, Sergei Melikov memaklumkan letupan berlaku sekitar jam 9.40 malam waktu tempatan. Rakaman video menunjukkan api menjulang tinggi dari sebuah bangunan disusuli letupan kuat. Seorang saksi berkata kebakaran bermula di tempat letak kereta sebelum merebak ke stesen minyak. Api kemudian merebak ke kawasan seluas 600 meter persegi. 260 anggota bomba dikerah memadamkan api. Sebuah pesawat turut dikerah ke Makashkala bagi memindahkan mangsa yang parah ke Moskow. Sehingga kini punca kebakaran masih disiasat. Bagaimanapun kertas siasatan jenayah telah dibuka. Lebih 800 penerbangan dibatalkan manakala puluhan ribu kediaman terputus bekalan elektrik selepas taufan Lan melanda barat Jepun awal hari ini. Turut dikeluarkan amaran banjir dan tanah runtuh. 2,000 bangunan turut mengalami gangguan bekalan elektrik. Pengendali kereta api berkelajuan tinggi turut menggantung perkhidmatan di kawasan terkesan. Taufan Lan merekodkan kelajuan angin 144 km sejam dan bergerak ke arah barat laut di sepanjang Kepulauan Honshu. Taufan itu juga dijangka menyebabkan kerugian berbilion dolar ketika bergerak di kawasan pusat bandar termasuk Osaka dan Kyoto. 6 mangsa termasuk 4 pelancong Australia yang dilaporkan hilang setelah bot dinaiki mereka dilanda cuaca buruk di Kepulauan Sumatera, Indonesia ditemukan selamat. Bagaimanapun, seorang lagi mangsa yang juga warga Indonesia masih hilang. Ketua Agensi Penyelamat Tempatan berkata kesemua mangsa telah dibawa keluar dari Pusat Peranginan Pinang dan diberikan rawatan. Manakala misi pencarian mangsa terakhir oleh pasukan penyelamat sedang berjalan berhampiran Pulau Tuangku dan Palawak. Dalam kejadian Ahad lalu, 2 bot yang membawa 17 penumpang berlepas dari Pulau Nias menuju ke Pulau Persendirian Pinang. Namun, satu daripada bot itu yang membawa 4 pelancong Australia dan 3 warga Indonesia tidak sampai ke destinasi. Susulan itu, misi mencari dan menyelamat digerakkan semalam. Nahas marin kerap berlaku di Indonesia di mana ramai penduduknya bergantung kepada feri dan bot kecil untuk bergerak walaupun memiliki piawaian keselamatan yang rendah. Bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump diberi masa sehingga 25 Ogos ini untuk menyerah diri secara sukarela yang bagi membolehkan perbicaraan berkaitan dakwaan cubaan mengubah keputusan pilihan raya 2020 dijalankan. Menurut pendakwa raya Atlanta, Fani Willis, waran tangkap telah dikeluarkan kepada Trump dan 18 defendant lain. Justeru semua defendant yang terlibat perlu menyerah diri dalam masa yang ditetapkan. Menurutnya, perbicaraan dijangka akan mengambil masa 6 bulan. Mengulas mengenai dakwaan Trump bahawa pendakwaan ini bermotifkan politik, Willis menegaskan tindakan ini diambil berlandaskan undang-undang dan undang-undang adalah non-partisan. Justeru tidak timbul isu pendakwaan ini diteruskan atas faktor politik. Trump yang sedang berusaha mendapatkan pencalonan Republikan untuk bertanding dalam pemilihan presiden tahun depan menyifatkan siasatan ini sebagai tidak masuk akal. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Adia Kemal Syahrom dan jurubahasa isyarat Amin Zuhairi Mansor. Sertakan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.